وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat kita bersama-sama pada malam ni, malam Jumaat. Di mana malam ni seperti biasa kita akan sambung lagi daripada perbahasan kitab Pelita Penuntut yang diterjemahkan daripada kitab Ta'alimul Muta'alim karangan Syekh Muhammad Azhar Nuji rahimahullahu taala. Baik, kita sambung lagi insya-Allah pada muka surat 59. Adapun bermula telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan adapun bermula telinga. Baik, jadi kita dah masuk perbahasan iaitu perbahasan berkenaan tentang memeliharakan anggota. Dulu kita dah bahas masalah anggota mata. Kemudian kita masuk pula anggota telinga. Dan adapun bermula telinga, maka pelihara olehmu akan telinga tu. Pelihara daripada apa? Pelihara daripada bahawa perhati dengar dengan dia dengan telinga tu. Kita pelihara tadi tu daripada bahawa perhati dengar dengan kepada bid'ah. Jangan, maksudnya kita jangan kita peliharakan pendengaran kita tadi tu daripada perkara-perkara bid'ah. Iaitu perkara-perkara yang membawa kepada kesesatan. Atau mengumpat
Mengumpat ni apa? Zikruka akhaka bima yakrahu. Itu maksud mengumpat. Mengumpat ni maksudnya apa? Zikruka akhaka apa? Bima yakrahu. Menyebut akan dikau akan saudara engkau, menyebut oleh engkau akan saudara engkau, zikruka akhaka, dengan perkara yang dibenci. Maksudnya kita sebutkan kita punya saudara tu dengan perkara yang dibenci. Itu mengumpat. Zikruka apa? Zikruka akhaka bima yukrahu. Bima yakrahu. Menyebut engkau akan saudara engkau tu, kita sebutkan saudara kita tu akan perkara yang dibenci. Itu panggil mengumpat. Kerana benda yang tak molek tu kita cerita kat belakang dia tu bukan puji. Kalau puji tak kena mengumpat. Kita puji kata dia tu hebat mengajar apa sebagainya, dia tu kuat belajar. Tu tak kena mengumpat. Tapi kalau kita kata kita cerita pasal buruk dia, benda tu kita kata benda yang dibenci, maka itu mengumpat. Jadi kita jangan memperdengarkan telinga kita tu daripada perkara bid'ah ataupun benda mengumpat ataupun perkataan yang keji. Ataupun mengarungkan kepada yang batil. Apa mengarung? Masuk. Ataupun kita mempendengar kepada masuknya pada perkara batil. Mengarung ni masuk-masuk. Ataupun membicarakan. Masuk atau membicarakan boleh. Ataupun membicara kepada yang batil-batil. Perkara yang palsu lah. Jangan kita dengar benda-benda tu. Jaga telinga kita. Ataupun menyebut-nyebutkan kecelahan orang. Ataupun kita kena pelihara telinga kita juga. Berhati dengar pada tu. Sebab apa tu? Sebab apa? Wajib kita kena pelihara. Wajib kita kena peliharakan daripada perhati dengar. Sebab apa? Kerana sungguhnya telinganya itu dijadikan telinga itu bagi engkau. Jadi telinga tu dijadikan bagi kita sebab apa? Supaya engkau mendengar dengan dia, dengan telinga tadi tu akan kalamullah Ta'ala. Bila sebut kata kalamullah Ta'ala ni, kita mendengar akan kalamullah Ta'ala dengan mana apa? Iaitu Al-Quran. Tulis itu. Kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan mendengar kalamullah itu sifat berkata tu, bukan ya. Mengaji tauhid tu bukan. Maksudnya kalamullah di sini kan kalamul lafzi. Yang kalam kan bagi berempat dulu kita belajar kan. Kalam ismi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam lafzi. Ada pun dia kata kalamullah di sini ni, kita memperdengarkan dia akan kalamullah Ta'ala dengan mana apa? Kita memperdengarkan kalam lafzi. Iaitu daripada kalam Al-Quran. Nampak itu di situ. Dan sunnah. Dan lagi pula kita mendengar sunnah. Iaitu hadis. Perkhabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dituntut kita mendengar tu daripada hadis Rasulullah. Dan hikmat aulia. Hikmat. Dan kata-kata hikmat daripada aulia. Dengar. Dan engkau tawassul.
Tengok. Lagi pula, kita memperdengarkan dengan perkara-perkara tawasul. Kita memperdengar kepada wali-wali yang solihin. Ditutup bagi kita tawasul, tak ada masalah apa, bukan bid'ah. Sebab tu dalam apa? Barzanji sebut, wa natawassalu ilaika bi syarafi zatil Muhammadiyah. Dan kami bertawasul kepada engkau, wahai Muhammad, dengan kemuliaan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Tu. Jadi kita tawasul. Kita minta sampai tawasul ni perantaraan. Dan berutusan dengan dia. Dengan telinga tadi. Berutusan apa? Maksudnya menyampaikan dengan dia dengan telinga tadi. Dengan memfahamkan ilmu-ilmu kepada memfahamkan ilmu-ilmu supaya kita dapat memahamkan pada ilmu. Macam kita belajar sekarang ni lah. Apabila kita dengar dengan telinga kita cuba fahamkan dengan apa kita dengar tadi. Baik. Berutusan tadi tu kepada Tuhan yang jadi raja selama-lamanya. Jadi tawasul tadi tu dan berutusan tadi, tawasul berutusan tu kepada Tuhan yang jadi raja selama-lamanya. Tak kait pada kata takluk pada kepada. Dan kepada beberapa nikmat-nikmat yang berkekalan. Lagi pula, kita tawasul dan berutusan tadi sampailah kepada beberapa nikmat-nikmat, iaitu kesedapan-kesedapan, tu nikmat. Kesedapan-kesedapan yang berkekalan. Habis itu. Maka apabila perhati dengar engkau dengan dia dengan telinga tu. Apabila kita perhati dengar dengan telinga tadi, perhati kepada suatu daripada sekalian. Kepada suatu daripada sekalian yang dibenci akan dia. Akan yang dibenci tu. Pada syarak. Jadi apabila engkau perhati dengar dengan telinga tadi tu kepada suatu mana? Suatu daripada sekalian yang dibenci akan dia. Akan perkara dibenci tu pada syarak. Kalau kita perhati dengar juga dengan perkara-perkara dibenci tadi. Pada syarak tu. Bagaimana? Secara jadilah barang yang jadi manfaat bagi engkau itu mudarat atas engkau pula. Jadi mudarat pula. Jadi mudarat pula. Jadi kalau kita perhati juga dengan telinga tadi tu perkara dibenci pada syarak, jadilah barang yang jadi manfaat bagi engkau itu apa? Jadi perkara-perkara manfaat kita dengar tadi tu jadi mudarat pula. Tu. Lagi pula mudarat tadi atas engkau pula. Mudarat tu jadi atas engkau pula. Elok-elok kita dengar benda baik, tiba-tiba kita dengar benda tu. Kita dengar perkara yang dibenci oleh syarak. Kita dengar orang mengumpat. Kita pergi dekatkan dia, perhati dengar. Dan kita boleh dengar mengajar. Sedap dengar orang mengumpat lagi, kita kata gitu. Itu boleh menjadi mudarat atas kita pula. Na'udzubillah. Dan berbaliklah barang yang jadi sebab bagi dapat kemenangan engkau.
Ha. Dan jadi berbaliklah apa? Jadi terbalik. Jadi berbaliklah barang yang jadi sebab bagi dapat kemenangan kau tadi itu jadi apa? Jadi sebab bagi kebinasaan kau pula. Elok-elok kita dah jadi kita dah mencapai kejayaan, kemenangan, tiba-tiba kita perhati dengan benda tak baik. Ha. Itu jadi berbalik pula kepada kebinasaan pada kita pula. Allah Akbar. Na'udzalik. Eh? Baik. Maka semacam ini sehabis-habislah kerugian yang sangat. Jadi rugilah kita. Kita dengar benda baik pun dengar juga, benda jahat pun dengar. Jadi itu sebenarnya memberi kemudaratan pada kita sebenarnya. Rugi kita. Tengok. Dan jangan engkau sangka bahawasanya dosa itu ketentuan dengan dia dengan dosa tu. Jaga domain. Dan jangan engkau sangka bahawasanya tak rujuk. Dosa itu ketentuan dengan dia dengan dosa tu oleh yang berkata saja. Tiada yang mendengarnya. Jadi kita kena ingat. Dosa tu bukan ketentuan semata-mata kita bercakap je. Bila kita cakap keluar itu boleh buat dosa. Tapi boleh jadi kita dengar pula. Kadang-kadang tak cakap tapi dengar je. Boleh jadi dapat dosa pula free. Nampak? Nampak Muslim kata. Jangan engkau sangka bahawasanya dosa itu ketentuan dengan dia dengan dosa itu oleh yang berkata sahaja. Oleh orang yang berkata sahaja. Tulis itu. Oleh orang. Jangan kita sangka itu orang cakap tu dia boleh dapat dosa. Tiada yang mendengarnya. Sebab apa? Jangan kita sangka gitu. Kerana ada sabit di dalam khabar, dalam hadis. Apa Nabi sebut? Innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul muqtabaini. Tengok. Muqtabaini. Artinya, bahawasanya yang mendengar, ini orang yang mendengar itu, sekongsi, yakni sekongsi berkongsi. Ini bahasa dulu kata sekongsi. Ini berkongsi orang yang berkatanya. Dan ia orang yang berkata tu salah seorang. Dan ia tak kena. Dan ia orang yang mendengar tadi. Tak kena. Dan ia orang mendengar tu salah seorang daripada dua orang yang mengumpat-ngumpatnya. Yalah. Bukan kata orang cakap je. Kita dengar saja tu dah dapat dah dosa. Bukan dosa orang bercakap je. Maksudnya kita, ada dua orang. Jadi dia mengumpat sama dia. Walaupun kita kata orang tu diam, tak bercakap. Dia dengar je. Itu pun dikatakan masuk dalam dosa. Dosa mengumpat juga. Tu. Habis. Dan ada pun bermula lidah itu. Habislah. Jangan telinga ni lidah pula. Lidah ni panjang sikit. Dan ada pun bermula lidah itu. Dan ada pun bermula lidah itu. Maka sungguhnya dijadi akan dia akan lidah tu
bagi engkau. Ini manfaat bagi engkau. Bagi engkau dengan mana manfaat? Tambah sikit manfaat tu lah. Sebab dia asal bahasa Arab tu. Laka. Laka tu maksudnya manfaat lam lin manfaah. Kalau ngaji bahasa Arab. Jadi bermula lidah itu sungguhnya dijadi akan dia akan lidah itu bagi engkau. Ini bagi manfaat. Ini manfaat bagi engkau. Sebab apa kita kata manfaat bagi engkau? Lidah tu. Supaya engkau membanyak-banyakkan dengan dia, dengan lidah tu, akan menyebutkan Allah Ta'ala. Lidah ni banyak. Faedah dia, manfaat dia banyak. Boleh kita sebut Allah Ta'ala, zikir. Dan membaca Qurannya, Quran bagi Allah Ta'ala tu. Boleh kita baca Quran dengan lidah tadi. Boleh kita menyebutkan Allah Ta'ala. Dan engkau menunjuk dengan dia, dengan lidah tu, akan makhluk-makhluk Allah Ta'ala kepada jalannya yang sebenar. Tengok dengan lidah tu lah. Kita menunjukkan pada makhluk Tuhan tu dengan perkara yang sebenar. Dengan jalan yang sebenar. Dengan sebab lidah ni kita boleh nasihat orang. Kata, ni nak pergi ke masjid. Ni nak pergi ke sini, nak pergi ke sini. Jadi boleh membawa pada jalan yang sebenar. Dan engkau menzohir dengan dia, dengan lidah tu, akan barang, yakni akan perkara yang pada hati engkau, daripada hajat-hajat agama engkau. Jadi dengan sebab lidah juga, kita menzohirkan lidah tu dengan sebab apa? Dengan tersebab perkara yang tersembunyi dalam hati kita. Daripada hajat-hajat yang tersembunyi dalam hati kita tu. Nampaklah tu. Jadi dengan sebab kita lidah kita cakap tu dengan apa yang hati kita nak. Apa hati kita tersembunyi, kita nak cakap apa, maka kita menzohirkan dengan lidah kita. Apa yang terbuku dalam hati kita, maka kita nak beritahu pada orang tu, kita zohirkan dengan lidah kita. Maka kita bercakap. Itu maksud dia. Dia kata, dan engkau menzohir dengan dia, dengan lidah tadi. Kita menyatakan tu zohir, menyatakan. Akan barang, akan perkara. Yang pada hati engkau tu daripada hajat-hajat agama engkau dan dunia engkau. Apa yang hajat dalam dunia? Tengok terbuku dalam hati kita. Kita apa contoh? Bab dunia kita ni contoh tak ada duit. Ya, aku rasa nak pinjam berhutang dengan kawan aku lah. Dalam hati ya terletik dalam hati. Maka kita pun telefon kawan kita, pinjam duit sekejap dalam 200-300 nanti bulan depan aku bayar balik. Jadi apa yang terbuku dalam hati kita tu kita zuhirkan dengan lidah kita. Itu maksud dia. Itu hajat-hajat dunia Baik, Amir. Maka apabila engkau pakai akan dia, akan lidah tu, pakai tu pada yang lain daripada barang yang dihajatkan dia. Barang yang dijadikan dia. Dijadikan lidah tu. Kalau kita pakaikan lidah tadi pada yang lain daripada barang, daripada perkara yang dijadikan dia, yang dijadikan lidah tu. Kerananya. Kalau kita gunakan lidah tu, kita jadikan dia kerana kita gunakan perkara yang lain. Kita gunakan lidah tadi tu, kita gunakan na'udzalik untuk menyebut selain Allah Ta'ala. Maka sungguhnya kufur engkau akan nikmat Allah Ta'ala padanya, pada lidah. Dia panggil kufur nikmat, bukan kufur i'tiqad. Kena faham tu, kufur tu bagi dua. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Apa? La in syakartum la azidannakum.
Wala in kafartum inna azabi la syadid. Nampak tak? Tu la in syakartum. Sesungguhnya jikalau engkau bersyukur, la in syakartum, jikalau engkau bersyukur, la azidannakum. Nescaya aku tambahkan pada kamu tu, la azidannakum, akan nikmat kamu. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Jikalau kau kufur nikmat pada aku, sesungguhnya azabku tu amat pedih. Ini kufur nikmat, dia bukan kufur i'tiqad. Kalau kufur i'tiqad wajib kena mengucap balik. Ini panggil kufur nikmat. Sedangkan lidah tu kita buat untuk apa? Makan, nak berzikir. Tiba-tiba kita gunakan lidah tu untuk kata kat orang. Dengan lidah tu lah, na'udzalik, makan benda yang tak elok. Dengan lidah tu lah, duk isap gam. Contoh, budak-budak muda. Dengan lidah tu dia buat benda yang tak ada manfaat. Duk isap gam, dadah sebagainya lah. Kita kata. Tu kufur nikmat. Dan demikian itulah. Dia mengatakan apa? Dengan itu lidah tu. Demikian itulah, demikian itu lidah tu. Jaga domain. Yang terlebih ghalib, yang terlebih banyak anggota-anggota engkau atas engkau. Jadi, yang terlebih ghalib, terlebih banyak kita guna. Terlebih ghalib anggota-anggota engkau tu di atas engkau dan atas sekalian makhluk. Tulis. Di atas engkau yang ni, ghalib anggota-anggota engkau tu mudarat di atas engkau dan atas sekalian makhluk. Atas engkau dengan mudarat. Jadi dengan sebab lidah itulah, kadang-kadang kebanyakan yang terlebih ghalib, yang paling banyak sekali, anggota-anggota engkau tu atas engkau apa? Anggota-anggota engkau itu mudarat di atas engkau. Itu maksud dia. Atas makna li mudarah. Yang ini mudarat di atas engkau dan di atas dan mudarat di atas sekalian makhluk. Dengan sebab apa? Dengan sebab lidah ni. Bahaya. Boleh jadi binasa orang. Orang boleh terasa hati, orang boleh kecil hati. Dengan sebab lidah ni. Diam tak apa. Baik. Dan tiadalah. Apa tu? Adalah yang tak adalah. Mesembamkan manusia-manusia. Sembam. Betul tak kat ini? Sembam lah. Agaknya kot. Sebab saya tak ada rumi, saya Jawi juga. Ustaz, mensembamkan manusia-manusia atas hidung-hidung. Mensembamkan. Yalah, sembam tu lah. Kena kepala anak dahulu. Kena orang panggil sembam atas kepala dululah. Dan tiadalah yang mensembamkan manusia. Sembam ni maksudnya kena kepala di atas dia dulu. Masa dulu cakap ni sembam. Kita bercakap sembam ni sekarang ni. Duk sembam di atas hidung. Ni sama. Dan tiadalah yang mensembamkan. Tiadalah yang mensembamkan iaitu di atas kepala manusia. Di atas hidung-hidung mereka itu di dalam neraka, melainkan apa tu? Melainkan ketaman-ketaman lidah mereka itu. Ketaman maksudnya cakapan tu lah. Jadi kepala kita semua, hidung ni semua tak kena. Melainkan ketaman-ketaman lidah mereka itu. Mereka itu siapa? Mereka itu orang yang
dikatakan kufur nikmat tadi. Jadi tiadalah yang mensembamkan kepala mereka itu, manusia itu di atas hidung mereka itu dalam neraka. Tak ada tu melainkan ketaman lidah-lidah. Jadi kita ni semua bukan kena kat kepala, bukan kena kat hidung. Semua kena kat atas lidah. Na'udzubillah. Maka menang olehmu atasnya, atas lidah tu. Kita kena mengatasi. Maka menang olehmu ini, maka mengatasi olehmu atas lidah tu. Itu maksud menang. Maka mengatasi olehmu atasnya atas lidah tu. Mengatasi lagu mana? Dengan sehabis-habis kekuatan engkau. Sehabis-habis kekuatan kita. Sebab Ustaz, apa tu? Ustaz, kitman ke ataupun kataman? Rasanya Kitman tu ini. rasanya kitman bukan. Malaikat lidah mereka itu. Tapi kan sebab ketaman. Kita Rumi tulis apa? Kitman. Oh, kitman. Kalau kitman, sembunyi lah. Sembunyi. Kitman betul, sembunyi. Dia menyembunyikan lidah betul. Maka menyembunyikan percakapan mereka itu. Bukan ketaman, kitman. Kitman tu bahasa, Melainkan, tu bahasa apa? Kitman tu. kitman tu sembunyi. Tapi takkan dia masuk kitman dia, saya baca. Tiadalah yang mensembahkan manusia atas hidup mereka itu di dalam neraka melainkan perkara yang tersembunyi lidah-lidah mereka itu. Kalau ketaman sedap juga. Kalau kitman tu bahasa Arab tau. Yalah, dia lawan sifat Rasul kan. Sifat Rasul. Tahu. Ha. Tablik. Tapi ni dia nak cerita apa? Nak cerita kepala mereka tu tak kena di atas hidung mereka itu melainkan dengan sebab lidah-lidah mereka tu sebenarnya. Nak cerita itu je. Kita baca kitman pun boleh juga. Kitman lidah mereka itu. Yang ni melainkan tersembunyi lidah mereka itu. Jemput nak cerita kata sebenarnya dengan sebab ketaman lidah mereka itu boleh jugalah cakapkan kitman tu. Tapi secara mafhumnya, fahamannya gitulah. Yang kena dekat akhirat dalam neraka tu bukan sebab kepala kita tu bukan. Bukan mesembam kepala kena tak. Bukan hidung. Tapi kena di atas lidah. Maka menang olehmu. Maka mengatasilah olehmu atasnya atas lidah tadi dengan sehabis-habis kekuatan engkau. Sebab apa disuruh kita mengatasi itu dengan sehabis-habis kekuatan kita? Supaya tiada mensembam ia lidah tadi. Supaya tiada mensembam ia lidah tadi akan nikau. Mensembam ni macam mana? Terjemah Melayu kita. Aja itu, teman-teman. Kita boleh sembam juga. Bagaimana? Sembam tu macam menerap tu Ustaz. Kita sembam ke tanah tu. Menyarap lah. Supaya tiada menyarapkan lidah. Bukan tak sedap. Mensembam. Maksudnya lidah tu. Sembam tu kat muka tu Ustaz. Kita sembam. Bukan menerap. Maksudnya. Yelah. Mensembam muka macam tu kan. Betul. Supaya tiada mensembam lah ia lidah. Tapi ia ni pada lidah. Seolah-olah kata mensembam lah. Sebab apa kita kata kena kekuatan mana? Supaya tiada mensembam ia. Maksudnya tiada boleh berkata-katalah lidah itu akan nikau pada apa tu? Petak neraka. Petak. Petak dah. Pada petak neraka Jahanam. Jadi nak sebut sugut neraka Jahanam tu seperti petak dia kata. Baik. Kerana sabit di dalam khabar. Ini ada sabit dalam hadis tu. Yang kita kata mensembam ia akan lidah tu akan nikah tu pada petak neraka Jahanam tu. Kerana sabit di dalam khabar dalam hadis. Inna rajula la yatakallamu bil kalimah liyudhika biha
Ashabuhu ke ashabahu? Kita rumi Jamal Rida. Ashabuhu. Liyud Fa'il. tadi. Liyudhika biha. Liyud'ika biha ashabuhu. Ya. Bukan ashabahu Kerana ketawalah lengkau dengan itu. Kerana ketawalah akan dikau. Betul. Kena. Betul. Fa'il. Kaf tu mafhum muakhar. Fa'il mafhum muqaddam. Liyud'ika biha ashabuhu. Fayahwi biha fi qa'ri jahannam. Qa'ri ni dipanggil dasar. Kalau orang tani panggil patak. Patak ni maksudnya dasar neraka jahannam tu. Qa'ri jahannam sab'ina qarifah. Betul tak? Cuba tengok. Saya pun tak pasti saya terjemah sendiri tu. Nanti tengok. Artinya bahawasanya laki-laki yang bercakap ia laki-laki tu dengan satu kalimah. Sebab apa cakap tu? Supaya menyuka dan menggelak dengan dia. Dengan kalimah tadi. Akan taulan-taulannya. Kita cakap tu bagi orang gelak. Maka jatuh ia. Maka jatuh ia laki-laki yang cakap tadi tu. Jatuh ia laki-laki yang bercakap tadi tu. Jatuh apa? Dengan dia, dengan satu kalimah tu. Pada petak neraka Jahannam. 70 qarif. Yakni 70 tahun. Itu qarif. Yakni jatuh dia tu pada petak neraka Jahannam. Maksudnya pada dasar. Petak tu dasar Dia terjemah petak. Sekokri ni dasar. Tapi tak apalah, mungkin petak dah kejalan kat bawah tu. Jadi, dasar pun boleh. Habis. Dibunuhkan seorang syahid pada perang. Pada masa hidup Rasulullah SAW. Jadi ada seorang. Dibunuhkan seorang mati syahid itu pada perang tu bila? Pada masa hidup Rasulullah SAW. Maka berkata oleh yang berkata. Maka berkatalah oleh orang yang berkata. Bukan Nabi kata. Ada orang kata. Apa tu? Kesenanganlah. Betul. Kesenanganlah baginya, bagi seorang yang syahid tadi itu di syurga. Ini kesenangan, kebahagiaan lah. Maka sabda Nabi SAW. Ma yudrika. Betul. Ada ya ke tak tu macam inilah. Ma yudrika, betul. Bukan ma yudriku. Ada ya tak? Ya Bukan ma tak itulah. Yud Macam tu mana? di ma yudriku. Tak, ya dal Ya Ro dal yakaf. ro. Ya. Ya dal ro kaf. Bukan ma yudriku. Tak kena. Ma yudrika. Sebabnya apakah yang mereka ketahui akan dikau? Ma yudrika, bukan ma yudriku. Tak kena lah. Domain rujuk pada ka. Kalau yudriku tak tahu. Barang yang mengetahui lah ia. Siapa ia tak tahu. Tak kena. Betul kan? Ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fiha ma la ya'nihi.
wa yabkhalu bima la yughnihi fima la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughnihi ain ghain. Artinya apakah yang memberi ketahui akan kau? Ma yudrika. Apakah yang kau ketahui? Apakah yang kau ketahui? La'allahu, barangkalinya, la'alla kana yatakallamu, adalah ia seorang tadi itu bercakap-cakap pada barang yang tiada dicita-citanya, pada perkara yang tiada dicita-citanya, dicita-cita bagi barang tu. Dan penyayang dengan bakhil, kedekut, itu penyayang. Dan penyayang ia seorang dengan barang, dengan perkara yang tiada mengkayanya. Dia kedekut dengan perkara yang tiada mengkayanya. Ini apa? Apa maksud mengkaya? Tulis. Yang tiada berhajatkan kepada perkara tu. Yang ini dia tidak berhajat kepada perkara itu. Ya, kalau orang kedekut ni biasa benda tu dia tak berhajat apa pun. Kalau berhajat tak boleh kedekut. Contoh, kita berhajat pada kereta. Haji Muhammad. Cuma banyak pinjam kereta. Tak boleh, aku nak guna kereta ni. Kau ni kedekut lah. Tak kena cakap kedekut dia. Sebab dia ada hajat. Tapi kalau kata, pinjam kereta. Kereta tu tak guna pun, kita dah tersadar jadi bersibuk kat luar tu. Betul je Kereta tu kat luar. Orang tanya kita, nak pinjam kereta sehari boleh ke tak? Tak boleh itu kedekut sama. Sebab tak ada hajat. Nampak je? Tapi memang kereta tu kita nak guna. Tiba-tiba orang nak pinjam, kita kata, kau ni kedekut. Tak kena cara tu. Memang kita nak guna ada hajat. Atau kedekut. Itu bukan kedekut. Kalau kedekut, kita tak ada hajat apa pun dengan perkara barang tu. Perkara tu. Tiba orang minta kat kita, kita kata tak boleh. Itu dia panggil kedekut. Nampaknya tu. Habis. Maka pelihara olehmu akan lidah engkau daripada 8 perkara. Oh, ni banyak ni. Ya. Oh, 8 perkara lah. Banyak lagi ni. Nanti sama balik semua sikit lah. Maka pelihara olehmu akan lidah engkau daripada 8 perkara. Pertama, berbohong. Yang kedua mana? Bawah tu. Mana kedua? 8 tu. Yang ketiga. Yang kedua. Panjang. Yang keempat. Oh, ni panjang sampai 100 lebih. Bak lidah je ni. Lidah ni panjang. 5, 6. Nak. Ke-7. Ke-8. Lepas tu baru masuk perut. Oh, panjang. Apa nanti sambung balik lah. Nanti sekejap. Nanti tersambung balik. Maka pelihara olehmu akan lidah engkau itu daripada 8 perkara. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Ya, okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Terima kasih.